raja-raja bergelar, iaitu Sultan, Raja Muda dan Raja Dihilih yang mempunyai bendera apabila melalui kawasan makam Tok Temung harus menurunkan bendera pemerintahan mereka. Assalamualaikum kepada semua follower-follower Jejak Pusaka. Sekarang saya berada di Kampung Temung, 12 km daripada Pekan Kuala Kangsar. Jadi, apa yang terdapat di Kampung Temung? Jom kita selami ceritanya. Jadi, kita dah sampai tempat yang kita nak tuju, iaitu di Makam Tok Temung. Jadi, di Makam Tok Temung ni kawasannya taklah terlalu luas dan terdapat kubur-kubur lama, pondok-pondok untuk kita nak istirahat dan juga terdapat satu jeti kecil yang menjadi tumpuan para pemancing-pemancing yang ada di sekitar kawasan Kuala Kangsar dan juga Kampung Temung. Okey, Tok Temung bukanlah pada nama batang tubuh seseorang itu. Jadi, makam sini, batang tubuhnya nama Tun Prabu. Okey, kenapa dipanggil Tok Temung? Kenapa tak panggil Tok Kuala, Tok Jawang, Tok Trosor, dan macam-macam Tok lagi lah. Sebabnya, masa itu, pemerintahan Hulu Perak terdapat di Temung. Merintah di Temung masa tu adalah Puteri Darah Putih. Sebelum adanya Tok Temung yang sekarang ni, iaitu Tok Temung Kendiannya, Puteri Darah Putih memerintah kawasan Hulu Perak bersama suaminya Nakhoda Kasim. Okay, jadi diperintahkan Tok Temung iaitu Puteri Darah Putih untuk pergi menjemput Sultan Muzaffar Shah yang pertama, iaitu anak Sultan Mahmud Melaka, untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Semasa dalam perjalanan Tun Saban bersama Nakhoda Kasim, Tok Temung iaitu Puteri Darah Putih telah mangkat. Jadi gelaran itu diberi kepada adik Tun Saban iaitu Tun Prabu, menggantikan Tok Temung Puteri Darah Putih. Jadi semasa dalam perjalanan dan sampailah hingga ke negeri Perak dan ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah I. Masa pertabalan Sultan Muzaffar Shah, Tok Temung telah menghadiahkan mustika embun kepada
Sultan Muzaffar Shah, dan Sultan Muzaffar Shah membalas dengan sebujur sirih tanda penghormatan kepada Tok Temung, iaitu pemerintah asal negeri Perak. Jadi Liga Mustika Embun masih diguna pakai di dalam istiadat pertabalan Sultan Perak. Di dalam istiadat pertabalan Sultan Perak, bakal-bakal Sultan Perak akan menziarahi makam-makam raja. Namun makam Tok Temung harus dilawati oleh bakal-bakal sultan kerana ingin memberi satu penghormatan yang terbesar kepada Tok Temung kerana menyerahkan pemerintahan negeri Perak. Di makam Tok Temung terdapat pantang dan larangnya. Salah satu, tak boleh buka payung di sini. Walaupun keadaan hujan sekalipun, payung tak dibenarkan buka. Dan kedua, perempuan tidak boleh berselendang. Kalau dia berselendang, dia haruslah diikat di pinggang. Ketiga, raja-raja bergelar iaitu Sultan, Raja Muda dan Raja Dihilir yang mempunyai bendera apabila melalui kawasan makam Tok Temung harus menurunkan bendera pemerintahan mereka. Dan pernah terjadi apabila Sultan Idris Shah yang kedua melalui Sungai Perak ingin mudik ke hulu, bot yang dinaikinya tidak diturunkan bendera dan tidak semena-mena botnya tidak boleh bergerak kerana bendera tidak diturunkan. Dan juga pernah terjadi satu kisah di dalam tahun 70-an, sebuah kereta dihumban ke Sungai Perak sebab meletakkan kenderaan yang betul-betul di hadapan pagar makam Tok Temung. Dan begitulah perkongsian tentang makam Tok Temung. Jadi kami Jejak Pusaka hanya berkongsi cerita fakta dan cerita buah-buah mulut masyarakat setempat dan juga cerita-cerita orang-orang terdahulu. Kita hanya meraihkan cerita-cerita mereka dan kita kongsikan di dalam Jejak Pusaka. Tak lupa juga terima kasih kepada penaja kami, Pembekal Kubah Siti Nurfaizah Said Razali. Jauhi khurafat, kenali sejarah. Sehingga kita bertemu lagi di lain-lain video dan teruskan menyokong Jejak Pusaka. Terima kasih.